Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan pembentangan tarikh Al-Qura' dan tarikh Al-Mushaf, kod subjek QRN 2032. Tajuk yang saya ambil adalah berkenaan dengan sejarah penulisan Al-Quran bermula zaman Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Sayyidina Uthman bin Affan. Baik, nama saya Abdul Hakimi bin Sazali, nombor matrik 19 DTQQ 0099. Nama pensyarah Ustazah Nur Rashidah binti Asy'ari. Baik, kita masuk pada pengenalan. Yang pertamanya, Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ia ditulis dalam mushaf serta diriwayatkan kepada kita dengan tartil. Okey, baik. Yang kedua, Al-Quran juga merupakan pedoman untuk manusia di muka bumi ini bagi membuktikan kewujudan pencipta dan kerasulannya. Al-Quran ni adalah pedoman untuk kita, makna katanya bukti untuk manusia ni bahawa kewujudan Allah Ta'ala dan kewujudan Rasul itu wujud. Kerana jika kita tengok dalam Al-Quran banyak mana Allah Ta'ala datangkan dari dalil berkenaan dengan ilmu tauhid dan juga untuk mengenali Allah Ta'ala, untuk mengenali pencipta kita, dan pada masa yang sama Allah Ta'ala menceritakan kisah-kisah berkenaan dengan kisah-kisah Rasulullah ataupun kisah-kisah Nabi yang terdahulu. Kemudiannya Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Seperti mana yang kita tahu, setiap Rasul mempunyai mukjizat mereka yang tersendiri. Adapun Al-Quran ini merupakan satu mukjizat yang terbesar bagi Nabi Muhammad SAW. Seperti mana yang kita aja dengar, kisah Nabi Muhammad mengeluarkan air daripada celah-celah jari baginda. Maka itu antara salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Tapi mukjizat yang paling besar yang ada pada Nabi kita adalah Al-Quran. Dan seterusnya, Al-Quran telah diturunkan ribuan tahun lalu, tapi ia tetap kekal sehingga hari ini. Seperti mana yang kita tahu, Al-Quran telah ada semenjak zaman Rasulullah lagi. Semenjak diturunkan selama 23 tahun. Iaitu selama 10 tahun di Mekah dan 3 tahun di Madinah. Hal ini menunjukkan bahawa walaupun telah ada ribuan tahun dahulu, tapi sehingga hari ini ianya masih kekal. Dan seterusnya dalil, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Maksudnya sesungguhnya kami, yakni Allah, yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memelihara dan menjaganya. Surah Al-Hijr ayat 9. Maknanya Allah Ta'ala ni sangat-sangat menjaga Al-Quran. Kerana Allah Ta'ala yang menurunkannya, maka Allah Ta'ala yang menjaganya. Sehingga hari ini kita dapat melihat sehingga kewujudan Al-Quran tu masih ada. Seperti mana yang kita tengok Taurat, Zabur, Injil. Walaupun ada yang telah seperti kitab Injil, namun yang kita dapat tengok hari ini yang telah diubah suai oleh tangan-tangan manusia. Adapun Al-Quran walaupun 1000 tahun dahulu telah diturunkan, tapi isi kandungannya masih sama. Dan yang terakhir sekali, Allah Subhanahu Wa Taala memberi jaminan bahawa Al-Quran akan terpelihara melalui hufaz Al-Quran sampailah hari di mana ditiupkan sangkakala, iaitu kiamat. Allah Ta'ala memberi jaminan bahawa Al-Quran akan terpelihara melalui orang yang menghafal Al-Quran, yakni hufazul Quran. Sehinggalah hari yang ditiupkan sangkakala, iaitu tidak lain dan tidak bukan Yaumul Qiyamah, iaitu hari kiamat. Seterusnya kita masuk pada isi, iaitu penulisan Al-Quran pada zaman Rasulullah SAW. Penurunan Al-Quran berlaku selama 23 tahun bermula ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama sehingga baginda wafat. Seperti mana yang saya jelaskan pada pengenalan tadi, Al-Quran ini diturunkan selama 23 tahun. Iaitu bermula daripada Nabi Muhammad SAW pada awal-awalnya menerima wahyu, iaitu di Gua Hira. Seperti mana yang kita tahu kisah di mana Nabi Jibril AS datang kepada baginda SAW. Lalu malaikat Jibril menyuruh
kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk baca Iqra. Sampailah 3 kali, kemudian Nabi menjawab, beliau tidak dapat membaca, beliau tidak tahu membaca. Kerana beliau ni seorang yang buta huruf, iaitu tidak dapat menulis dan tidak dapat membaca. Kemudiannya malaikat Jibril sendiri yang mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sehinggalah ayat yang kelima. Kemudiannya sebaik saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, baginda mengarahkan penulis-penulis wahyu mencatatkan ayat-ayat Al-Quran yang diterimanya. Okay. Seterusnya, antara penulis wahyu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Khulafa' ar-Rasyidin, iaitu seperti mana yang kita tahu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama. Yang kedua adalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab, khalifah yang kedua selepas wafatnya Nabi Muhammad. Yang ketiga Sayyidina Uthman bin Affan, dan yang keempatnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib, iaitu sepupu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta ada juga terdapat sahabat-sahabat lain yang turut sama menulis wahyu Al-Quran, menulis wahyu kepada Rasulullah, iaitu Sayyidina Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Thabit bin Qais radhiyallahu anhu dan lain-lainnya. Kemudian disebabkan pada masa itu ketiadaan sumber untuk menulis seperti kertas, maka para penulis wahyu ni telah menulis ayat-ayat Al-Quran pada pelepah-pelepah tamak, kepingan batu, tulang dan lain-lain bahan yang boleh ditulis. Disebabkan pada masa tu bukannya mudah untuk mendapatkan kertas pada hari ini, maka dituliskan wahyu tersebut di atas pelepah-pelepah tamak, pelepah-pelepah tamak, kepingan batu, tulang dan sebagainya. Kemudiannya, bila mana Al-Quran tu ditulis, maka sentiasa mereka ni merujukkan Al-Quran kepada Rasulullah, tidak kira sama ada dalam bentuk apa pun. Okay, baik, kita masuk pada poin yang kedua, iaitu penulisan Al-Quran pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Baik. Yang pertama, telah berlakunya proses pengumpulan dan pembukuan Al-Quran pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa ini telah berlakunya proses pengumpulan dan pembukuan Al-Quran, kerana pada zaman Rasulullah, walaupun wahyu ditulis, tapi mereka wahyu-wahyu ni tidak dikumpulkan dalam satu mushaf. Mereka ni hanya ditulis dalam satu lembaran sahaja, kerana terdapat kebimbangan pada Rasulullah, takut para sahabat ni akan bertukar mana satu hadis, mana satu ayat Al-Quran. Selain daripada itu, Rasulullah juga ingin menunggu terdapat ayat-ayat yang dimansuhkan, seperti hukum-hukum hakam dan sebagainya. Yang poin yang kedua, Al-Quran ketika itu tidak wujud dalam bentuk naskah yang dipanggil mushaf, seperti yang ada pada masa kini. Baik, sehinggalah pada masa itu belum ada lagi mushaf Al-Quran. Yang seperti mana yang kita pegang sekarang, yang ada di tangan kita adalah mushaf Resam Uthmani, yang kita akan kupaskan pada zaman Sayyidina Uthman sebentar lagi. Baik, poin yang ketiga, ketika awal pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, iaitu selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terdapat banyak masalah yang dihadapi. Terdapat golongan yang enggan mengeluarkan zakat. Abu Bakar As-Siddiq bertindak tegas memerangi golongan tersebut. Baik. Ketika awal pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, iaitu selepas kewafatan Nabi Muhammad, iaitu seperti mana yang kita tahu di peristiwa Saqifah Bani Sa'idah, iaitu berkumpulnya kaum Ansar dan juga kaum Muhajirin untuk mereka ni mencari seorang pemimpin. Dan pada awal-awalnya salah seorang daripada mereka ni mencadangkan Sayyidina Ali bin Abi Talib untuk menjadi pengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Sayyidina Ali ni merupakan Ahlul Bait, iaitu sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terusnya, selepas daripada Abu Bakar bertindak tegas memerangi golongan yang enggan memberikan zakat ni, timbul pula peperangan di antara Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan Musailamah Al-Khazzab. Disebabkan Musailamah Al-Khazzab ni mengaku diri dia ni sebagai Nabi.
Kemudian di antaranya banyaklah penyelewengan yang dilakukan oleh Musailamah Al-Khazzab ni. Di antaranya menyelewengkan syariat, solat 5 waktu dikurangkan kepada 3 waktu sahaja. Kemudiannya setelah peperangan Al-Yamamah tu meletus di antara Sayyidina Abu Bakar dan juga Musailamah Al-Khazzab yang berlaku pada 12 Hijrah bersamaan dengan Disember 632. Seramai 70 orang hufazul Quran, iaitu orang yang mahir dalam Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran yang syahid dalam peperangan tersebut. Dan di akhirnya peperangan tersebut umat Islam menang. Tapi ramai di antara mereka ni yang syahid lah. Kemudiannya terdapat juga peristiwa di mana seorang sahabat telah membaca Al-Quran di hadapan Umar Al-Khattab, tapi dengan bacaan yang salah, iaitu salah baris. Iaitu pada surah At-Taubah, iaitu ayat 3. Iaitu yang mengubah makna daripada asal perkataan tersebut. Kemudian Umar Al-Khattab mencadangkan pada Khalifah Sayyidina Abu Bakar agar Al-Quran ini dikumpulkan dan ditulis. Pada awalnya Sayyidina Abu Bakar menolak cadangan tersebut kerana tiada panduan daripada Nabi SAW. Baik, kerana seperti mana yang kita tahu pada zaman Rasulullah SAW, Rasulullah tidak pernah menganjurkan untuk membukukan Al-Quran, dan perkara ini adalah perkara yang baru. Selain itu, Rasulullah juga pernah bersabda, barang sesiapa yang berbuat bid'ah, maka nerakalah tempat dia, iaitu perkara yang diluarkan, yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Baik, kemudian akhirnya setelah dipujuk oleh Sayyidina Umar, maka Abu Bakar bersetuju untuk membukukan Al-Quran tersebut demi kemaslahatan umat. Sekiranya kalau Sayyidina Abu Bakar menolak cadangan Sayyidina Umar untuk mengumpulkan Al-Quran pada masa tersebut, kemudian kemungkinan besar pada hari ini kita tidak akan dapat melihat lagi Al-Quran seperti mana yang ada di tangan-tangan kita pada hari ini. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq memanggil Zaid bin Sabit dan kemudiannya memberikan tugas kepadanya agar mengumpulkan serta menulis ayat-ayat Al-Quran tersebut. Kemudiannya, walaupun Zaid bin Sabit ini merupakan pencatat wahyu, tapi beliau masih lagi merasakan bahawa tugas ini amat berat untuk dipikul oleh beliau. Kemudiannya, setelah Al-Quran lembaran-lembaran dikumpulkan, proses penulisan semula Al-Quran dimulakan dengan menulis di atas halayan kertas khas yang telah disusun. Setiap Al-Quran yang ditulis dipastikan dahulu dengan bersaksikan 2 orang sahabat yang pernah menghafalnya di hadapan Nabi SAW. Baik, seterusnya kita masuk kepada penulisan Al-Quran pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan, iaitu zaman yang terakhir sekali Al-Quran ini dikumpulkan dan dibukukan, dan akhirnya dijadikan sebagai mushaf. Baik, di zaman Uthman Al-Affan, Al-Quran telah diselaraskan dan dijadikan satu mushaf, iaitu yang seperti yang saya sebutkan tadi di awal-awal, iaitu mushaf Irsam Uthmani. Kemudian yang keduanya, Huzaifah Al-Yaman telah melihat dan mendengar beberapa perbalahan di antara orang Islam. Disebabkan di antara mereka ni ada yang menyatakan bahawa bacaan mereka sahaja yang betul, dan bacaan yang mereka dengar selain daripada bacaan yang mereka baca adalah salah. Dan itu menyebabkan timbul perbalahan di kalangan orang Islam sendiri, sehingga ada yang caci maki di antara satu sama lain. Maka Huzaifah Al-Yaman pun mengambil keputusan untuk menemui Uthman bin Affan dan menceritakan peristiwa yang telah berlaku. Kemudiannya, Uthman bin Affan mengambil keputusan untuk membukukan dan menulis semula Al-Quran tersebut. Kemudian Uthman bin Affan meminta keizinan daripada Ummul Mukmin, iaitu Hafsah
untuk meminjam suhuf Al-Quran yang berada dalam simpanannya. Kemudiannya, Sayyidina Uthman bin Affan memanggil Zaid bin Sabit kembali untuk mengetuai dan membentuk jawatan kuasa bagi penulisan dan pembukuan semula Al-Quran. Sekali lagi, Zaid bin Sabit terlibat bagi membukukan dan juga menulis kembali Al-Quran. Baik, kemudiannya Uthman Al-Affan, Sayyidina Uthman Al-Affan memerintahkan agar naskah-naskah Al-Quran yang digunakan sebelum-sebelum ini dibakar. Tujuan baginda berbuat sedemikian adalah kerana dibebangi jika ada mushaf-mushaf yang sebelum ini yang masih ada akan menyebabkan kecelaruan dan juga menyebabkan kekeliruan di kalangan umat Islam. Oleh yang demikian, beliau memerintahkan mushaf yang ada sebelum daripada ini untuk dibakar, kecuali mushaf yang berada di tangan umum mukminin iaitu Hafsah. Kerana akhirnya selepas selesai daripada penulisan tersebut dan juga pembukuan semula, maka diserahkan kembali mushaf tersebut kepada umum mukminin iaitu Hafsah. Kemudiannya dinyatakan juga oleh Sayyidina Uthman, jika terdapat percanggahan atau perbezaan tentang bahasa atau dialeknya, maka hendaklah ditulis mengikut bahasa atau dialek Arab Quraisy, kerana Al-Quran diturunkan dengan bahasa atau dialek tersebut. Jika adanya terdapat sebarang percanggahan ataupun kekeliruan, maka hendaklah dirujukkan kembali kepada bahasa Arab Quraisy, kerana Al-Quran diturunkan dalam bahasa tersebut. Kemudiannya, setelah selesai mengumpulkan dan menulis semula Al-Quran tersebut, Sayyidina Uthman bin Affan telah memerintahkan supaya Al-Quran ditulis dalam 7 naskah dan dihantar ke Kufah, Basrah, Syam, Mekah, Yaman dan Bahrain. Kemudiannya, satu disimpan di Madinah sendiri sebagai rujukan untuk mereka yang berada di Madinah dan juga sebagai rujukan untuk Sayyidina Uthman bin Affan sendiri. Baik. Seterusnya, kesimpulannya, Al-Quran merupakan satu mukjizat yang terbesar bagi Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umat Islam perlulah menghayati dan perlulah menjaganya dengan sebaik yang mungkin daripada penghinaan orang-orang yang bukan Islam ataupun sebagainya. Kerana Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan barang sesiapa yang membaca Al-Quran, mereka ni akan menjadi mulia. Seperti mana yang kita tahu, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menjadi kekasih Allah. Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling mulia. Kemudiannya, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Kemudiannya, bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia. Maka kita dapat melihat bahawa barang sesiapa yang hidup dia ni bersama dengan Al-Quran sepanjang masa, sama ada daripada segi apa pun sekalipun, dia tetap meluangkan masa dia untuk membaca Al-Quran, maka insya-Allah hidup dia ni akan diberkati dan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Dan juga perlulah kita ni sentiasa berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selain daripada itu, kita dapat melihat bahawa usaha-usaha yang telah ditunjukkan oleh para sahabat sekalian, sekiranya mereka ni tidak mengumpulkan Al-Quran dan membukukan Al-Quran pada satu mushaf, dan kita tengok pada usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman dan juga Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Uthman, maka tidak mungkin kita pada hari ini dapat membaca Al-Quran seperti mana yang kita dapat pegang pada hari ini. Jadi sekian itu saja daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.